Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, minta maaf geng disebabkan aku geram, aku terpaksa buat juga video walaupun dalam keadaan gelap sikit apa ni, tak apa, kita buat je video. Kita nak bagi penjelasan kepada rakyat-rakyat yang di luar sana berkaitan Syed Saddiq ni. Kan aku agak sikit sibuk seminggu dua ni, tapi disebabkan geram terpaksa buat juga video dia nak bagi tahu dekat orang inilah kecelakaan yang dibuat oleh Syed Saddiq demi dia nak akan publicity, dia nak dia popular, dia nak macam dia nak tunjuk kata dia ni hebat, dia ni kononnya tidak hipokrit, dia ni berprinsip, dia ni segalanya, dia nak tunjuk kata dia ni betul-betul orang-orang yang benar berpolitik. Sedangkan kita boleh tengok permainan-permainan yang dimainkan oleh Syed Saddiq, pembohongan, penipuan yang dibuat oleh Syed Saddiq ni amat-amat memalukan. So aku akan bawa satu video bersama dengan hampa semua, dan seorang peguam ni dia akan memberi penjelasan kepada kita semua dan dia menceritakan apa yang diperkatakan oleh Syed Saddiq ni betul ke salah, ataupun hanya nak memainkan isu-isu saja untuk dia nak tunjuk kata diri dia tu betul. Jom sama-sama kita dengar ulasan brother ni dan kita fikirkan apa yang diperkatakan oleh sahabat kita ni. Jom sama-sama kita dengar. Ini permohonan baru dari Kerajaan Madani. Sampai yang Arif Hakim pun kata bazir mas. Hai, Assalamualaikum. Salam Madani. Rasanya semua orang dah tengok video yang dimuat naik oleh Syed Saddiq ni. Cuma dalam banyak-banyak video, dalam banyak-banyak poin yang disebut oleh Syed Saddiq itu, saya tertarik berkenaan dengan poin yang saya stitch ni, berkenaan dengan ini adalah permohonan baru daripada Kerajaan Madani. Baik, komen saya begini, Syed Saddiq sebagai orang yang ada kes jenayah di mahkamah tidak berlaku jujur, bukan sahaja kepada diri dia sendiri tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang disebut sebagai permohonan baru oleh Kerajaan Madani itu disebut oleh Syed Saddiq semata-mata untuk menarik perhatian masyarakat umum, walaupun dalam keadaan sebenarnya Syed Saddiq tahu itu bukanlah permohonan yang dibuat oleh Kerajaan Madani. Tuan-tuan, kita kena faham bahawa permohonan yang disebut oleh Syed Saddiq itu sebenarnya dibuat oleh pasukan peguam daripada Datuk Zahid, dan permohonan yang dibuat oleh Datuk Zahid itu bukanlah permohonan sekali dua, tetapi berbelas kali. Permohonan yang dibuat oleh peguam Datuk Zahid dimasukkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk perhatian Peguam Negara. Ini perlu kita fahami. Sebab itu saya katakan bahawa Syed Saddiq tidak jujur dalam memberikan penjelasan ataupun memberikan kritikan terhadap kes Datuk Zahid. Apa yang berlaku sebenarnya adalah permohonan dibuat oleh Peguam Datuk Zahid, dibuat kepada Peguam Negara, dan Peguam Negara membuat keputusan. Ini dalam ruang lingkup kuasa yang ada pada Peguam Negara, tuan-tuan. Jadi nak mengatakan bahawa ini satu permohonan baru oleh Kerajaan Madani adalah satu fakta yang tidak berasas dan jauh tersasar. Sebagai seorang ahli politik, Syed Saddiq menghadapi kes jenayah di mahkamah, yang mana dia sebenarnya tahu kalau dia tanya pada peguam dia, masing-masing peguam mana-mana pun akan menjelaskan bahawa memang menjadi hak dan amalan kepada mana-mana tertuduh untuk memasukkan representasi kepada pihak Peguam Negara, dan atas Peguam Negara untuk menerima representasi itu ataupun tidak. So tidak timbul ini permohonan baru daripada Peguam Negara. Jadi saya merasakan bahawa memandangkan dalam video tersebut Syed Saddiq meminta pandangan dan komen daripada masyarakat. Saya terpanggil untuk memberikan pandangan. Ada dua perkara. Saya minta Syed Saddiq jelaskan tentang status tersebut dan berhenti mengelirukan masyarakat. Okey, sebut biar jelas, sebut biar jelas permohonan dibuat oleh peguam dan diterima oleh Peguam Negara. Jadi maknanya tuan-tuan, semasa hadir di mahkamah tersebut pada semalam, Peguam Negara memaklumkan kepada mahkamah akan keputusan Peguam Negara untuk menghentikan kes terhadap Datuk Seri Zahid ini, memandangkan beberapa alasan-alasan yang diberikan
antaranya untuk buat penyiasatan lanjut, itu terserah kepada peguam negara. Dan teguran yang dibuat oleh mahkamah itu ataupun hakim perbicaraan berkenaan dengan membuang masa dan sebagainya, itu juga betul. Tetapi teguran itu dibuat terhadap institusi peguam negara. Kerana kenapa setelah bertahun-tahun kes berjalan baru nak membuat kertas, baru nak membuat kajian dan sebagainya. Setelah 4 tahun berjalan, kenapa hendak dibuat kajian, menyiasat lanjut dan sebagainya. Itu teguran. Mahkamah buat teguran itu kepada Jabatan Peguam Negara, bukan kepada Kerajaan Madani. Jadi saya berharap Syed Saddiq memberikan komen balas berkenaan dengan isu ini dan memberikan makluman yang tepat kepada masyarakat. Yang kedua, tuan-tuan, di dalam kenyataan media yang dibuat oleh pasukan Peguam Datuk Zahid, ada mendedahkan campur tangan Tun Mahathir. Jadi saya nak tanya, adakah Syed Saddiq berani untuk membuat komen berhubung perkara ini ataupun sekadar mendiamkan diri kerana Datuk pasukan Peguam Datuk Zahid mendedahkan penglibatan Tun Mahathir? Jangan semata-mata nak melindungi nama baik Tun Mahathir, tetapi Syed Saddiq menembak pihak yang salah. Sekali lagi, pada saya sebagai seorang wakil rakyat dan sebagai seorang ahli parlimen, sebagai seorang yang mempunyai kes pun di mahkamah, jadi jangan spin lebih-lebih Syed Saddiq. Kemukakan fakta dan kita boleh berhujah dengan fakta-fakta yang jelas. Okey, itu sahaja komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Madani. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey geng, cuba hampa tengok kan. Apa yang dibuat oleh Syed Saddiq ni betul-betul dia hanya nak raihkan publicity. Seperti mana yang dia bawa isu LCS. Sedangkan laporan PSC yang sedang siasat kapal LCS pun belum keluarkan. Dan baru ni sidang parlimen yang minggu baru ni langsung. Sebab apa dia tak sebut pasal LCS? Sebutlah pasal LCS. Sebab laporan dah dibuat. Sebab apa? Tengok hipokrit ke? Tidak hipokrit si Syed Saddiq ni. Dan beberapa hari lepas, isu kes Zahid settle. Ini peguam ni dia dah bagi tahu isu kes Zahid settle, dan baru-baru ni dia ada buat tuduhan kepada kerajaan hari ni ura-ura untuk menyekat peruntukan untuk pembinaan 2 ke 3 biji dewan di Parlimen Muar. Dia ada buat tuduhan, ura-ura dia kata, tapi dia tak dapat buktikan yang mengatakan kerajaan akan tolak peruntukan untuk pembinaan dewan dekat Parlimen Muar. So aku akan bawa kita bersama-sama kita react apa yang diperkatakan oleh Syed Saddiq. Geng, kita dengar dulu ucapan penuh Syed Saddiq, dan kita akan dengar apa respon kawan aku terhadap ucapan Syed Saddiq di dalam parlimen. Yang jelas pada hari ini, apabila peruntukan tidak disalurkan kepada Parlimen Pembangkang, ini turut menghukum cikgu-cikgu, anak-anak muda, PIBG dan pihak sekolah. Kerana peruntukan ini tidak pergi ke poket ahli parlimen ataupun ke pusat khidmat parlimen, tetapi disalurkan terus kepada sekolah-sekolah. Cikgu-cikgu ada di sini, Tuan Yang Dipertua. Di Muar kita telah luluskan pembinaan 4 dewan baru. Bukan milik Syed Saddiq, milik cikgu, milik PIBG, milik sekolah daripada satu generasi ke generasi yang lain. Saya dengar hanya kerana saya memilih ke pihak pembangkang, walau perkara ini dah diluluskan bulan-bulan yang lepas. Ada ura-ura bahawa mereka ingin menyekat dan memberhentikan pembinaan dewan baru ini. Adakah Kerajaan Madani pada hari ini ingin menghukum cikgu, anak-anak muda daripada keluarga miskin yang inginkan infra asas ini? Ia tidak adil. Saya dengar dan meneliti ucapan Menteri Ekonomi. Beliau berkatakan, tak apa, kita akan mudahkan proses. Tidak perlu lagi mohon kepada ahli parlimen, boleh mohon terus. Saya tunggu bila proses ini ingin diperkenalkan untuk naik taraf jalan, bina dewan baru, naik taraf ICT sekolah. Jangan hanya janji di bibir tetapi pelaksanaannya tiada. Kerana realitinya, jikalau kamu menghukum kawasan-kawasan pembangkang, kamu sekaligus sedang menghukum rakyat Malaysia yang merupakan masa depan negara kita. Betulkan sistem ini sebelum terlambat. Ingat, politik itu ada naik dan turun. Hari ini kita pembangkang, esok kita kerajaan. Jikalau kamu dikenakan siksaan yang sama, adakah kamu suka perkara ini? Dengar, ingat, cermin diri sendiri dahulu. Parlimen Muar. So aku akan bawa untuk respon kenyataan Syed Saddiq ini, sebab daripada mulut dia
orang lain geram kepada Syed Saddiq. Tunggu, kita akan sama-sama kita dengar. Yang lepas, ada ura-ura bahawa mereka ingin menyekat dan memberhentikan pembinaan Dewan Baru. Kau tengok dia, Mamat Syed Saddiq ni. Lagi sekali. Hari ni lagi sekali dia serang kerajaan lagi hari ni. Okey. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli Parlimen MUA. Siapa yang tengok Parlimen tadi, mungkin dia tahulah kan. Hari ni Syed Saddiq dia betul-betul marah hari ni. Dia betul-betul marah, terjerit-jerit hari ni. Dia betul-betul marah dekat kerajaan Madani hari ini. Kerana apa? Macam yang korang boleh tengok video aku stage tu, Syed Saddiq dia marah kerajaan hari ini sebab apa? Sebab dia kata dia ada mendengar ura-ura. Aku ulang Syed Saddiq dia marah kerajaan hari ini sebab dia ada dengar ura-ura. Kononnya kerajaan persekutuan akan menghentikan peruntukan untuk membina Dewan Serbaguna di 4 buah sekolah di dalam kawasan Parlimen MUA bawah Syed Saddiq ni lah. Okay? So dia marah dekat kerajaan hari ini. Dia kata sejak dia duduk di pihak pembangkang ini, sejak dia jadi ahli parlimen yang berada di blok pembangkang, dia kata kerajaan hari ini dia dengar ura-ura kerajaan persekutuan nak potong peruntukan untuk membina 4 Dewan Serbaguna di 4 buah sekolah di kawasan dia lah, kawasan Parlimen MUA dia lah. Okay? Aku bukan apa. Kalau Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli Parlimen MUA kesayangan rakyat MUA ini, ada bukti yang solid. Maknanya apa? Syed Saddiq dia ada bukti. Memang kerajaan Anwar Ibrahim secara bertulis ke, secara lisan ke, akan ataupun sedang merancang untuk menghentikan peruntukan untuk membina Dewan-Dewan Serbaguna di sekolah-sekolah di kawasan Parlimen MUA. Aku secara peribadi, aku akan sokong usaha Syed Saddiq untuk menyerang kerajaan. Sebab apa? Syed Saddiq ada bukti yang kukuh, bukan ura-ura. Tapi kalau Syed Saddiq bercakap di pentas parlimen, bercakap di hadapan rakyat, macam korang tengok, kamera depan dia ada 3 kamera. Bercakap depan rakyat. Dia kata apa? Oh, dia ada dengar ura-ura. Kononnya kerajaan hari ini akan memotong peruntukan untuk Parlimen MUA, nak bina Dewan Serbaguna di sekolah-sekolah di kawasan Parlimen MUA. Ura-ura. Boleh ke pakai ura-ura macam ni? Yang bercakap ni ahli parlimen masalahnya. Inilah aku cakap kalau Syed Saddiq. Kalau betul Syed Saddiq ni ada bukti yang kukuh, bawa bukti tu sekali. Janganlah kau bercakap macam ini aja. Kau bercakap macam ni nak tunjuk depan rakyat, bahawa aku ni buat kerja, aku boleh serang kerajaan. Tapi ura-ura. Berdasarkan ura-ura yang didengar, mana buktinya Syed Saddiq? Kalau dia bercakap hanya kerana ura-ura yang didengar, perkara ini sudah tentulah boleh membingungkan, memeningkan Dewan Rakyat. Satu, rakyat yang dengar tu pun pening. Mana bukti Syed Saddiq? Okey? Lagi satu. Tak adil lah kalau nak tuduh kerajaan persekutuan. Tak adil lah Syed Saddiq. Tak adil tau. Tak adil kalau kau nak tuduh kerajaan persekutuan hari ini potong peruntukan sebab kau dengar ura-ura, tak ada bukti. Tak adil lah Syed Saddiq. Tak boleh lah kau nak buat perangai macam ni. Okay? Kalau Syed Saddiq betul, aku ulang kalau Syed Saddiq betul, ada bukti yang kukuh, kerajaan pada hari ini memang potong peruntukan untuk membina Dewan Serbaguna hanya kerana Syed Saddiq berpindah blok, duduk di blok pembangkang. Aku secara peribadi Syed Saddiq, aku akan sokong usaha kau untuk menyerang kerajaan Madani 24 jam. Aku sokong Syed Saddiq. Tapi kalau ini setakat tak ada bukti, setakat dengar ura-ura, boleh ke macam ni Syed Saddiq? Ni tak lain tak bukan akan menjejaskan, memburukkan imej kerajaan perpaduan pada hari ini. Itu saja. Tolonglah Syed Saddiq, tolonglah. Nak serang kerajaan, tak puas hati yang kerajaan kan, personal ke tak lantak kau lah, tapi bercakap tu biarlah. Orang kata apa? Bila kita dengar, kita tahu, perkara ni betul. Ni kau cakap ura-ura kau dengar. Mana datangnya? Ni dah bukan isu rakyat lagi dah. Ni isu personal, masalah peribadi dah kau ni dengan Anwar Ibrahim hari ni. Aku tak faham betul Mamat ni. Okey kan. Itulah serba sedikit perkongsian aku soal mulut-mulut Syed Saddiq ni. Dia nak create sentiment je. Dia nak create kebencian kepada kerajaan hari ni. Sedangkan dia tak dapat pun sertakan bukti yang kukuh mengatakan kerajaan hari ini menzalimi ahli-ahli parlimen pembangkang. Hang baru jadi pembangkang, sedangkan peruntukan untuk ahli parlimen hang dah dapat. Hang dah dapat peruntukan untuk ahli parlimen, babe. Jadi hang nak sembang apa dia, sedangkan pembangkang yang dah 7-8 bulan ni, mereka tak ada peruntukan. Malah mereka terima RM300,000.
Macam hang ahli parlimen kerajaan lagi hang dapat banyak. Kan? Hang tak biar sembang Syed Saddiq. Dia ni tak ada bukti jangan sembang. Ada bukti baru sembang. Faham tak Syed Saddiq? Kan? Jadi kita pun tak faham tak? Apa hak yang dia nak kita pun tak tahu. Yang macam ni lah, aku bagi contoh lah kepada hampa semua kan. Okey, aku hampa semua menyokong Anwar Ibrahim dah 9 bulan menjadi Perdana Menteri. So, aku bersama-sama dengan Anwar Ibrahim, aku angkat, aku ada di dalam kabinet ataupun aku ni sebagai ahli parlimen, aku mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Of course, setiap ahli parlimen yang mana pernah pegang kuasa, yang mana pernah dapat kedudukan, of course dia mengharapkan sesuatu daripada Anwar Ibrahim sebagai orang yang dia sokong untuk menjadi Perdana Menteri. Duk tunggu 7-8 bulan tak dapat apa, geng. 7-8 bulan pun tak dapat apa. 7-8 bulan pun tak dapat tempat, tak dapat jadi JLC, tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi timbalan menteri, tak dapat jadi bla 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 semua kan. Jadinya kawan pun meroyan lah. Kawan pun alamak sakitnya hatiku tengok orang lain boleh lantik jadi tu jadi ni. Orang lain, orang hak yang kalah, orang hak yang kalah sebagai ahli parlimen pun dilantik menjadi JLC, jadi Mara ke Felda ke apa-apa kepala badan hak lain ni pun semua. Tapi aku tak dapat. So untuk nak tunjuk balik kerajaan ni teruk dengan tindakan hak yang dia buat ni ya, hampa kena ingat, selepas pembentukan Menteri Kabinet, orang yang pertama bersuara kluster mahkamah yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, siapa orang pertama yang meroyan? Syed Saddiq. Dan video tu dia dah padam. Dia macam dia kata, apa dia ni? Kluster mahkamah melantik kan? Anwar Ibrahim melantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Manakah prinsip lah apa semua ni? Dan aku dah cari balik video tu dekat dalam profil TikTok dah dan Facebook dah, aku dah tak jumpa dah video tu. Jadi sebab Zahid Hamidi kes dia digugurkan, sebab tu dia meroyan sampai hari ni. Sebab kes dia 50-50 sama ada boleh digugurkan ataupun tidak boleh digugurkan. Okey geng, kita sambung untuk video yang akan datang. Ada waktu aku buat video lah, dia ada nak mesyuk rumput. So kita sambung untuk video yang akan datang. Hampa pikir-pikir lah. Sebab tak dapat tempat, sebab tu lah dia tarik sokongan. So boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampang untuk hang. Assalamualaikum.